Salam Malaysia Madani. Semua ahli parlimen disaran menggunakan peruntukan yang diterima daripada kerajaan untuk bertingkat perkhidmatan jalur lebar di sekolah di kawasan masing-masing. Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil berkata, keutamaan boleh diberikan kepada sekolah yang memerlukan dan menepati kriteria yang telah ditetapkan. Tambahnya, kos menaik taraf perkhidmatan jalur lebar dianggar RM30 hingga RM50,000 bagi setiap sekolah bergantung kepada susun atur bangunan sekolah berkenaan. Usaha itu telah dilaksana Fahmi di kawasan Lembah Pantai dengan menelan belanja hampir RM1 juta. Justru beliau berharap kesinambungannya dapat diteruskan oleh ahli-ahli parlimen lain bagi menambah baik capaian internet di sekolah. Menerusi Kementerian Komunikasi, Fahmi akan mengadakan perjumpaan bersama semua ahli parlimen untuk tujuan berkenaan. Orang ramai diminta berwaspada dengan panggilan mencurigakan oleh individu yang menyamar sebagai Pegawai Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Modus operandi panggilan bermatlamat memperdaya mangsa dengan mengatakan talian mereka akan disenarai hitam jika gagal mengikut arahan yang diberikan. Bermula 1 hingga 25 Januari 2024, MCMC telah menerima sejumlah 259 aduan dan 238 panggilan mengesahkan isu berkenaan. Justru MCMC menegaskan sebarang pengumuman atau pemakluman mengenai sesuatu urusan berkaitan lazimnya dilakukan mengikut saluran rasmi seperti email, laman sesawang atau platform media sosial. Pihak berkuasa termasuk MCMC tidak akan meminta butiran dan maklumat perbankan peribadi individu. Justru orang ramai dinasihatkan untuk berwaspada dan mendapatkan pengesahan sewajarnya. Kesiapsiagaan aset khususnya pembangunan radar pertahanan milik TUDM di Labuan berada pada tahap tertinggi dan mula beroperasi pada tahun ini. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata pihak kementerian sentiasa komited dalam memantau prestasi aset baharu dan menaik taraf aset-aset sedia ada. Perancangan yang dilakukan memastikan aset-aset boleh berfungsi dan juga guna tenaga dapat dimaksimumkan dengan kebajikan yang terbaik untuk menjaga kawasan-kawasan sempadan. Beliau berkata demikian dalam majlis sidang media sempena lawatan kerja rasmi ke Pangkalan Udara Labuan. Dalam sesi lawatan, beliau berkesempatan mendengar taklimat dan juga menyampaikan sumbangan kepada pegawai serta kaki tangan TUDM Labuan. 200 peserta berdaftar dalam sistem e-Kasih kategori miskin tegar diraikan pada program Kasih Prihatin Negeri Terengganu peringkat daerah Kuala Terengganu. Ia program ketiga diadakan selepas daerah Kuala Nerus Disember tahun lepas. Jelas Pengarah Pembangunan Negeri Terengganu, Abdul Kahar Abdul Latif, jumlah peserta yang dijemput sebahagian kecil daripada 66,917 ketua isi rumah KIR berdaftar dalam sistem e-Kasih di negeri ini. Daripada jumlah tersebut, daerah Kuala Terengganu merekodkan jumlah KIR miskin tegar paling ramai iaitu seramai 1,296 isi rumah. Kesemua peserta menerima bakul kasih, sumbangan Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPEM dan baucer tunai sumbangan Pejabat Pembangunan Negeri Terengganu. Program akan dilaksana di seluruh Terengganu sebagai komitmen kerajaan menoktahkan miskin tegar di negeri berkenaan. Lebih 100 orang menyertai Geocycling 2024 Seri 1 di Kota Mahsuri, anjuran Lembaga Pembangunan Langkawi LADA. Bertujuan menyemai rasa cintakan alam sekitar serta menghargai sejarah Pulau Legenda Langkawi. Kayuhan santai sejauh 13 km itu melibatkan peserta daripada pelbagai lapisan masyarakat. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif LADA, Datuk Haslinah Abdul Hamid, Kota Mahsuri menjadi lokasi kayuhan pertama kerana sinonim dengan sejarah gegelan Mahsuri. Geocycling 2024 merupakan penjenamaan semula daripada program kayuhan santai alam Hello Environment yang dilancar tahun lalu. Sekian berita semasa dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani tekad perpaduan penuhi harapan.